أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم يا رحيم يا الله. Ahlan wa sahlan bikum dalam program kita Taman Surga DRL, tajuk insyaAllah dalam surah Al-Imran ayat 104. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Alhamdulillah, umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ummah yang baik. Allah Subhanahu wa taala pilih ummah yang terakhir di dalam dunia, ummah yang baik sebab faham hikmat Allah Subhanahu wa taala dalam syariah yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Semua ikut An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nak buat ibadah yang ada dalam Islam. Semua suka atau cinta Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala beri umat Islam dua sifat yang tak ada sebelum umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau umat Islam yang sebelum umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat amal macam amal umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minggu lepas ustazah baca tadabbur sampai ayat 103 di dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ma makna al-i'tisam? Kita kumpul dalam umat Islam, panggil umat Islam dakwah, bagi tahu apa yang ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua orang Muslim suka kalau dengar ayat Al-Quran Al-Karim dan tadabbur ayat Al-Quran Al-Karim dan sunnah tafsir atau syarah hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang Muslim dengar macam ini, dia rindu sebab dia cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sifat umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waltakun minkum ummatun yad'una ilal khair. Makna dalam umat Islam ada banyak taifah, ada banyak orang yang sibuk, ada banyak orang kerja. Tetapi mazala atau ada dalam umat Islam satu taifah yang panggil manusia untuk buat yang baik, buat amal yang baik. Ini sifat khas dalam umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita fokus dalam umat Islam atau dalam masyarakat, ada satu taifah atau jamaah ikut Islam, ada satu jamaah nak kerja tetapi tak ada waktu nak faham apa hukum dalam Islam, ada satu taifah atau berapa beratus orang yang kerja dalam bumi. Macam ini ada satu taifah khas panggil masyarakat atau umat Islam untuk buat amal saleh yang ada di dalam sistem Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka atau orang awam nak tanya apa hukum dalam Islam, dia bukan cari doktor atau nak cari hospital atau nak pergi mana-mana, tak. Nak cari mufti atau nak cari ustaz atau ustazah. Untuk apa? Untuk soal dalam agama. Macam mana nak salat, macam mana nak puasa, macam mana nak buat haji, macam mana nak salat janazah, macam mana nak mandi wajib. Ini semua dalam taifah yang panggil masyarakat untuk buat amal saleh.
Ini sifat yang terbaik dalam umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulillahi azza wa jal wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf, dan bagi tahu masyarakat awam atau manusia buat amal yang baik dan akhlak yang baik dan sifat-sifat yang terbaik, macam sifat benar, jangan tipu, macam sifat ikhlas, jangan ada syak dalam hati, macam semua amal yang ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhauna 'anil munkar. Ini sifat yang baik. Juga jangan buat maksiat, jangan buat dosa, jangan curi, jangan ambil rasuah, jangan buat yang ada masalah atau ada syubhah dalam umat Islam. Sebab ini bahaya. Kalau buat maksiat, makna agama kamu dah rusak. Makna agama kamu tak sah. Makna kamu tak nak syari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kamu syari ridha syaitan atau ikut syahwah nafsu atau ikut syahwah nafsu, ini bahaya. Tetapi bila kita dengar ini bahaya, orang Muslim dia tak buat. Orang Muslim tak ikut syahwah nafsu. Orang Muslim tak ikut syaitan. Orang Muslim ikhlas ki Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang ada dalam umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang. Walhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini sifat al-falah. Bila kita dengar apa maksud al-falah dan an-najah, dua sifat yang terbaik. Tetapi an-najah kita dalam satu amal yang kita buat sahaja, ini bagus. Sebab apa? Buat amal yang terbaik satu kali. Tetapi al-falah, semua amal yang kita buat dalam dunia baik. Lidzalika waktu kita dengar azan, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita tak dengar hayya 'alal najah. Bila kita dengar hayya 'alal falah, makna semua amal yang kita buat, bila kita dengar al-falah, makna semua amal baik. Semua amal yang kita buat baik. Lidzalika dalam sunnat al-adhan kita baca hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Setiap hari kita dengar ini 5 kali setiap hari. Dengar hayya 'alal falah. Ma makna al-falah atau maksud al-falah? Makna al-falah semua amal yang kita buat baik. Tetapi hayya 'alal najah atau an-najah, satu amal sahaja yang kita buat. Ini yang baik sahaja. Yang lain mungkin baik, mungkin tak baik. Tetapi sifat najah, satu amal sahaja. Lidzalika Allah Subhanahu wa taala beri sifat ummah yang panggil atau umat ad-da'wah, umat Islam, umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sifat, tetapi satu sifat semua amal baik. Wa ulaika humul muflihun. Yani mereka yang buat macam ini, buat sifat baik, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, bagi nasihat yang terbaik, tolong manusia, buat ibadah, semua ini sifat al-falah. Makna semua amal baik dalam dunia dan akhirah. Dalam dunia dan akhirah. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini satu ayat asalib at-tarbiyah. Macam mana tarbiyah umat Islam, macam mana tarbiyah orang alim, macam mana tarbiyah orang awam, macam mana tarbiyah orang yang buat dosa, macam mana tarbiyah orang yang nak bagi nasihat kalau orang buat dosa. Jangan pukul dia, jangan marah sama dia. Sebab mungkin Allah Subhanahu wa taala buka jalan yang baik depan orang yang buat maksiat dan terus taubah. Dan mungkin terbalik, orang yang bagi nasihat
dia terus buat maksiat sampai dia keluar dalam Islam wal-iyadhu billah. Lidzalika asalib at-tarbiyah di dalam Al-Quran Al-Karim, bila nak bagi nasihat kan ada akhlak. Bila kita nak bagi nasihat ada marwah, ada sifat yang Islam, maqam yang tinggi, yang atas. Bukan nak bagi nasihat yang bawah atau macam kita marah. Tak, ini sifat yang ummah sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka tak boleh terima nasihat. Bila mereka tak terima nasihat, apa faedah? Apa faedah orang panggil masyarakat kalau masyarakat tak dengar nasihat yang ada dalam Islam? Lidzalika lepas ayat 104 dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, beri sifat-sifat ummah yang sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeza umat Islam macam mana amal yang kita buat, dan berbeza amal ummah yang sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا, jangan buat macam mereka yang sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka lihat syariat Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taurah dan dalam Al-Injil, tetapi mereka buat masalah dalam At-Taurah dan dalam Al-Injil. Ada yang tukar ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tak ikut, ada yang suka buat fitnah dalam syariah. Tak dengar Nabi Musa atau Nabi Isa atau Nabi siapa-siapa sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak ikut sistem Allah Subhanahu wa taala dalam syariah. Bila kita faham cerita ini, ummah yang sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna berbeza banyak. Dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dengar sami'na wa ata'na. Faham cerita atau sirah sahabah depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana sifat sahabah waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi nasihat. Dan macam mana sahabah buat amal, tatbiq amal yang ada dalam Al-Quran dan sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang. Kita walhamdulillah ada yang cari qiraat dalam sanad, ada yang nak baca ijazah dalam fiqh, ada yang mahu cari sanad dalam syariah macam ini. Alhamdulillah, makna umat Islam lagi baik. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat macam ummah yang sebelum umat Islam. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Al-Bayinat makna ayat At-Taurah dan Al-Injil. Kita ambil sedikit atau cerita contoh sifat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam At-Taurah. Mereka dah nampak depan mata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sifat dia ada dalam At-Taurah. Mereka terus bila Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi akhir zaman dalam keturunan Arab, mereka tak terima. Makna mereka tak ikut sistem Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka ikut asy-syaitan ar-rajim. Mereka ikut hawa nafsu sahaja. Wa ulaika lahum adzabun azim. Ini mereka yang ikut hawa nafsu, Allah Subhanahu wa taala beri azab yang bahaya, azab yang susah sangat. Ini sifat azab mereka yang tukar syariat Allah Subhanahu wa taala, yang tak panggil masyarakat untuk buat amal yang baik macam umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayat 106
yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Dua bahagian dalam manusia. Ada satu muka yang putih, warna putih, ada satu muka yang warna hitam. Makna yang warna putih, dia dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia cahaya. Dia ada cahaya al-iman dalam muka dia. Dan yang tak ikut sistem Allah Subhanahu wa taala, muka dia macam dah hitam, gelap. Sebab apa? Sebab banyak dosa, banyak maksiat. Dia jauh daripada agama yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ini sifat mereka hari qiyamah. Sifat mereka hari qiyamah. Waktu zaman Abu Adam sampai akhir orang dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari qiyamah ada dua bahagian. Satu bahagian muka dia putih, ada cahaya. Warna dia putih, ada cahaya al-iman, cahaya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan satu muka warna hitam, sebab dia ikut hawa nafsu, ikut syaitan ar-rajim, ikut dunia. Dia tak ikut sistem Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika Allah Subhanahu wa taala bagi tahu umat Islam macam mana sifat mereka yang tak ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Siapa yang muka dia hitam, makna ini dah nampak syariat Allah Subhanahu wa taala, dah jumpa nabi atau rasul yang Allah Subhanahu wa taala hantar, tetapi dia tak terima yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ini satu sifat. Kenapa kamu tak ikut yang Allah Subhanahu wa taala pilih? Kenapa tak ikut rasul atau nabi? Kenapa tak tanya orang nabi atau rasul? Kenapa tak cari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam syariah? Macam mana kamu buat amal salih? Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wal 'iyadzu billah. Hari kiamat dah masuk di dalam neraka sebab apa? Sebab kamu tak ikut sistem Allah Subhanahu wa taala, tak ikut nabi atau rasul, tak ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Kamu ikut hawa nafsu sahaja, kamu ikut syaitan ar-rajim. Bila kamu ikut syaitan ar-rajim atau hawa nafsu, hari qiyamah masuk di dalam neraka sentiasa. Fadhuqul 'adzab bima kuntum takfurun. Ini azab sebab apa? Bukan Allah Subhanahu wa taala tak adil, tak. Allah Subhanahu wa taala adil, tetapi sebab kamu tak ikut Allah Subhanahu wa taala. Kamu tak ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kamu buat amal tak baik, masuk di dalam neraka. Sebab kamu ikut hawa nafsu, masuk di dalam neraka. Sebab kamu ikut syaitan ar-rajim, masuk di dalam neraka. Ini sifat satu bahagian dalam dalam manusia yang muka dia warna hitam hari kiamat. Ada sebab. Kenapa kita nak masuk syurga? Ada sebab. Kita buat amal salih, kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita baca Al-Quran, zikir, semua amal. Untuk apa kita nak masuk di dalam syurga? Sebab di dalam syurga tak ada azab. Di dalam syurga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada benar, tak ada apa-apa yang susah yang kita nampak depan mata dalam dunia. Ada banyak susah, dalam syurga tak ada. Lidzalika bila kita buat amal dan ikhlas ke Allah Subhanahu wa taala, makna kita nak dapat maqam yang tinggi dalam syurga. Syurga banyak maqam. Syurga banyak maqam. Bila kita buat amal salih banyak, makna kita nak buat maqam yang tinggi di dalam syurga. Walhamdulillah, ini bahagian yang nombor satu sifat ahlul iman. Tetapi yang tak syari ridha Allah Subhanahu wa taala,
masuk di dalam neraka, nampak macam mana amal yang kamu buat di dalam dunia, dan hari kiamat masuk di dalam neraka. Azab Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa duduk dalam neraka, sentiasa masuk di dalam neraka. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Siapa yang buat amal saleh yang cari ridha Allah Subhanahu wa taala, ini dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau dia jumpa dalam dunia banyak masalah, sebab dia ikut sistem Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu macam mana orang saleh jumpa banyak masalah dalam dunia. Semua nabi dan rasul, semua aulia, semua salihin, semua sabirin, mujahidin, nampak macam mana sabar untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua banyak jumpa banyak masalah kehidupan mereka. Tetapi orang saleh dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia fokus. Bila dia ada masalah dalam kehidupan dia, dia sabar. Dia rida apa yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Dia tahu dalam dunia ini ujian. Bila dia sabar untuk Allah Subhanahu wa taala, makna maqam ini maqam yang tinggi di dalam syurga. Hari kiamat muka dia putih sebab ada cahaya al-iman, cahaya dalam hati, cahaya dia yang pegang dia masuk di dalam syurga. Fafi rahmatillah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam dunia dan dalam kubur, dan waktu berjalan atas as-sirat al-mustaqim sampai masuk di dalam syurga. Fafi rahmatillah hum fiha khalidun. Sentiasa. Makna khalidun, bila dia masuk di dalam syurga, tak ada mati, tak bana, tak ada yang susah. Kita dah bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari kiamat yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala orang saleh atau orang mukmin sahaja. Tetapi dalam dunia orang kafir boleh hidup bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga orang tak Islam boleh hidup dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang Muslim boleh hidup bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua. Tetapi ujian. Kita dalam ujian. Hari kiamat tak. Hari kiamat orang yang sabar, orang Islam, orang Muslim, orang yang buat amal yang baik, boleh dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hari akhirat. Tetapi orang yang tak Islam tak boleh dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Quran Al-Karim. Bila kita baca ayat Al-Quran Al-Karim, baca hikmat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran Al-Karim, kita ada yakin dalam hati ini betul 100%, tak ada syak. Dalam hati kita tahu ini hak. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tak mahu orang buat masalah atau tak adil atas bumi. Tak. Allah Subhanahu wa taala mahu semua manusia buat amal yang baik. Buat amal yang baik. Bila buat amal yang baik, boleh imarah bumi, dan waktu kita buat imarah ini dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gaduh atau buat masalah, macam mana kita nak imarah bumi? Susah kita nak buat ibadah, salat berjamaah, buka puasa berjamaah, jumpa orang Islam, majlis. Susah sebab apa? Ada masalah. Makna kita buat imarah yang salah. Tetapi kalau kita ikut sistem Allah Subhanahu wa taala betul, makna kita buat imarah yang ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah dalam masjid, bila kita jumpa orang Islam atau orang mana-mana, kita baca assalam. Bila kita jumpa kawan, kita senyum. Ini makna imarah.
imarah dalam amal, imarah ma'nawiyah, imarah hissiyah. Makna imarah ma'nawiyah dalam hati kita, bila kita jumpa kawan, kita senyum, Assalamualaikum, baca macam ini. Makna ini satu amal yang imarah atas bumi. Ini imarah ma'nawiyah. Makna dalam hati kita, kita rasa cahaya. Jumpa kawan, dah lama tak jumpa, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Ahlan wa sahlan, Assalamualaikum, apa khabar? Dah lama tak jumpa, dah macam masuk gembira. Ini satu imarah. Juga imarah hissiyah. Kita jumpa dalam masjid, kita kenal orang dalam ibadah musim haji, atau waktu kita buat umrah, atau dalam majlis ilmu. Ini juga imarah hissiyah. Kita nampak mereka depan mata. Makna ini imarah. Allah Subhanahu wa taala mahu imarah bumi amal yang baik. Sebab kita nak ikut satu bahagian yang muka dia warna putih hari qiyamah, yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan satu mukjizah atau satu hujjah kita nampak yang ada dalam bumi dan langit, ini bukan punya makhluk. Dan kita nampak depan mata bukan punya makhluk. Walau kita lihat ini punya makhluk, tetapi satu marhalah dalam dunia sahaja. Satu marhalah. Macam kita nak lihat Amerika, China, Rusia, mana-mana negara, tetapi kita lihat asal ini bunya Allah Subhanahu wa taala. Bunya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang tadbir, Allah yang susun, Allah yang buat semua ini. Allah yang buat ini semua ini, dan hari kiamat semua mereka, semua makhluk jumpa Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk hisab, untuk muhasabah. Apa yang kamu buat dalam dunia, bila kamu buat amal baik, makna alhamdulillahi rabbil alamin, kamu ikut sistem yang baik, ikut satu bahagian yang muka dia warna putih, ada cahaya al-iman. Kalau kamu tak buat amal yang baik, makna kamu ikut sistem syaitan. Kamu ikut bahagian mereka yang muka mereka warna hitam. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Wal'iyadhu billah min dhalik. Ini berbeza sifat umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat umat yang sebelum umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika Allah Subhanahu wa taala beri sifat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Lepas banyak ayat Al-Quran, ada amal yang kita buat dan amal umat yang sebelum umat Islam, dan kenapa? Sebab kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yani ummah yang dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayat Al-Quran Al-Karim terus buat amal. Bila dengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita stop. Tak boleh cakap apa-apa sebab dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap dalam satu riwayat macam ini, makna kita terus buat amal. Ummah yang sebelum umat ini, umat Islam, tak. Bila dah dengar hadis Rasulullah, hadis An-Nabi atau apa yang Rasul cakap, mereka nak pilih jawab lain. Mereka nak ikut hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala dah beri dalam At-Taurat sifat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka pilih jalan lain. Ini yang bahaya. Ini yang tak ada dalam umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah kita berhenti dalam ayat 109 di dalam surah Al-Imran. Nanti insya-Allah esok kita ada dalam sunnat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita susun hari Isnin Huda Al-Quran dan hari Selasa
hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang orang yang nak dengar dalam sunnat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa astaudi'ukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.